Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk siaran malam hari ini 11 hari bulan April 2021. Pada besok garasi bercuti, maka inilah siaran yang akhir sebelum kita meraihkan Ramadan. Macam mana tuan-tuan tahu, saya dah wawarkan banyak kali bahawa malam ini kita akan mulakan malam bagi menyirami semangat Ramadan, kerana besok malam garasi tak bersiaran bagi menghormati tarawih yang pertama. Begitu juga pada hari Selasa dan Rabu kami hanya kembali pada hari Khamis ya. Jadi tuan-tuan, kita dah beberapa hari dah berlagu-lagu dengan hal dunia ni, segala macam hal dunia yang tak pernah selesai. Maka malam ni kita mengambil sedikit semangat, kerana lusa kita akan memulakan insya-Allah satu Ramadan. Jadi malam ni kami bawa Ustaz Ahmad Ma'i Jaafar dan juga saudara Syukri Abdullah, manakala dua lagi iaitu penyanyi Dami dan juga Razin Mestika on the way lagi. Saya rasa mungkin akan sampai je kejap lagi. Jadi saudara share dulu, bila dapat angka saya akan terus saja bersama dengan Ustaz Ahmad Ma'i Jaafar untuk cakap apa benda lah yang selalunya kita orang-orang streaming ni. Ustaz, dia geng Facebook ni semua geng slot jin Ustaz. Memang orang-orang yang main barang slot jin ni. Biasa sekali kita bawa benda-benda yang bersifat agama ni, tentu dia orang seronok Ustaz. Terutama saya lah, orang yang tak apa nak celik ni. Sekali dapat duduk sebelah Ustaz, dapat rahmat sikit, kuranglah gementar untuk menghadapi Ramadan ni. Kerana Ramadan ni tak boleh terjun masuknya tuan-tuan. Poyo-poyo boleh lah up status Ramadan sana, Ramadan sini. Tapi secara lidahnya, secara telinganya, secara hatinya, secara jiwanya belum tentu kita bersedia nak masuk Ramadan Mubarak. Masuk Ramadan Mubarak dengan segala dendam kesumat. Masuk Ramadan Mubarak dengan segala hasad dengki ni pun tuan-tuan. Malam ni kita harap kita berkongsi dengan Ustaz Ahmad Ma'i sedikit nasihat daripada orang yang faham bagaimana memandu kita memasuki Ramadan dan akhirnya kita masuk bukan saja dengan selamat tuan-tuan insya-Allah, tapi juga dengan mendapat berkat Ramadan. Yang paling kita takut adalah apabila kita masuk dalam Ramadan, kita masuk dalam keadaan kita rasa je kita dah bersedia, tapi sebenarnya Ramadan tidak menerima kedatangan kita kerana banyak bahagian dalam diri kita yang kita tak selesaikan sebelum menyambut Ramadan Mubarak. Saya terus je pada Ustaz, dia tak mau panjang sementara trafik masih masuk Ustaz. Saya ni lah Ustaz yang sekali datang Ramadan, sekali kena bersedia. Sekali keluar Ramadan, sekali polak-poranda. Tunggu pula Ramadan tahun depan. Untuk orang-orang macam saya ni Ustaz, apa yang Ustaz nasihat persediaan yang pertama saya kena buat dalam keadaan kemelut hari ni Ustaz? Kalau saya ni penuh marah lagi, salah satu kata hadis Bukhari tu caci maki kena buang. Saya baca tadi antara yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ustaz bagilah penerangan ringkas untuk mula ni kepada semua rakan-rakan saya yang menonton, rakan-rakan garasi TV ni. Bagaimana kita nak siapkan diri masuk menyambut Ramadan? Ya. Soalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Terima kasih. Soalan tu memang sesuai dengan dengan diambang Ramadan. Jadi nak menjawab hal ni senang aja. Kita lihat kepada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kepada kamu puasa sebagaimana puasa difardukan kepada umat-umat sebelum kamu, supaya kamu mencapai takwa. Jadi matlamat puasa ni ialah untuk mencapai takwa. Itu yang kita kena faham sekarang. Takwa ni apa? Orang kata takut. Biasa orang terjemahkan takut pada Allah. Takut macam mana? Makna takut ini ialah takut kita buat dosa. Takut buat dosa menyebabkan kita akan dicampakkan neraka. Sebab tu orang bila khutbah ke Jumaat kata takutlah, takut kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Maknanya Allah suruh apa kita buat, kita kena buat. Allah larang, tinggalkan. Kenapa? Takut pada Allah, kalau silap kita akan dicampakkan dalam neraka. Jadi poinnya sekarang,
kita nak masuk puasa, nak jadikan kita puasa yang diterima Allah, ialah buat dengan sepenuhnya apa yang Allah suruh, buat apa yang Allah larang, tinggal. Apa yang Allah suruh? Kalau dalam puasa, jangan makan, jangan minum, jangan bersama isteri dalam bulan Ramadan tu siang hari. Kemudian larang kan? Larang apa lagi? Yang luar itu mengumpat, menghina orang, caci maki orang. Itu semua termasuk benda larangan. Jadi yang disuruh kita buat, yang larang kita buat. Capailah kita takwa. Jadi itu yang matlamat yang katakan, dengan kita melakukan puasa itu, kita akan dapat title takwa tu. Jadi poinnya sekarang, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang larang dalam sepanjang bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan pernah senang kita buat. Kenapa senang kita buat? Orang semua buat. Bila orang semua buat, kita malu nak buat kan? Malu nak buat. Jadi kita semua puasa lah. Kita pun tak buat, empat orang tak buat. Tapi kalau sekali kita berseorang diri, kita mula buat. Kita buat ini. Itu yang kadang-kadang bila bulan puasa ni kurang kita buat jahat. Kenapa ramai orang kan? Tapi kalau bukan bulan puasa, macam-macam lah. Ni saya kata lah bulan puasa ni, dalam Facebook kita ni caci maki ada tidak ada lagi dah. Mungkin kurang kalau dah ramai orang macam tu. Itu kita harapan kitanya dalam bulan puasa kali ni kita betul-betul dapat membuang segala apa yang dilarang dan mengambil apa yang Allah suruh. Itu yang untuk asas dia. Tapi kalau lah saya kira kan Ustaz, dulu tak mungkinlah semencabar ni, di mana kalau kita mengasingkan diri ataupun kita mengurangkan pergaulan fizikal, kita mungkin dapat mengurangkan umpat keji tu. Tapi masalah sekarang umpat keji ni berada di hujung jari je, dekat handphone tu. Dengan keadaan sekarang ni pula, di mana di tengah-tengah, saya tu teranglah Ustaz lah, di tengah-tengah perpecahan orang Melayu, perpecahan orang Islam, caci maki akan berlaku, dan caci maki paling banyak sekali adalah berlaku di Facebook. Itu saya baca Ustaz kata, sekurang-kurang saya nak minta tip lah Ustaz katalah besok ni Isnin, malamnya tarawih, saya nak langkah masuk tarawih lah. Ustaz, apa yang Ustaz bagi dari segi hati tu, sebab saya kata saya langkah je masuk pergi ke masjid untuk tarawih ni, maka mulalah bulan baru untuk saya. Macam mana pun Ustaz cerita dari segi tasawufnya, macam mana hati tu, macam mana saya nak beriktikad. Bila saya selesai dah tarawih tu, maka saya telah masuki Ramadan, untuk esoknya saya puasa, dan saya keluar dengan selamat, dengan semangat Ramadan. Dia kena azam. Kena mulakan azam baru untuk menempuh bulan Ramadan. Azamnya apa? Azamnya bulan ini, puasa ini aku nak jadikan puasa yang terakhir. Puasa yang terakhir. Mana belum tentu tahun depan kita dapat puasa lagi. Jadi puasa yang best inilah yang menyebabkan Allah akan masuk kita dalam syurga. Sebab kita tak tahu, ramai kawan-kawan kita yang tahun ni tak ada lah. Ramadan tahun ni tak ada lah. Jadi kita tak tahu tahun depan ni kita ada atau tidak. Jadi kita jadikan azam kita, aku nak jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Jadi aku nak buat kerja betul. Jadi aku tak nak buat yang lara-lara ni yang menyebabkan kita masuk neraka. Jadi kita buat betul. Apa yang Allah suruh kita buat. Itu jadi mana azam tu kan ada. Ada tak ya? Kalau tak ada azam memang tak betul. Sebab target kita nak capai takwa. Jadi kena ada azam lah. Kalau tak ada azam, kita habis gitu je lah. Tuan-tuan, ini pun cabaran. Saya dengar sebelah Ustaz pun cabaran bagi saya juga. Di tengah-tengah kita nak masuk semangat Ramadan, di tengah-tengah dunia tak dapat kita tinggalkan kerana berramadan ni berlaku dalam kehidupan dunia. Saya pun dah lalu zaman banyak tuan-tuan, di mana saya melihat banyak kecelakaan dan banyak malapetaka berlaku pada Ramadan. Orang berperang, orang mengumpat, makin dahsyat lah. Tambah saya pula kita sempat melalui zaman media sosial, di mana saya menganggap kata semakin tinggi tamadun teknologi orang Islam tuan-tuan,
fitnah semakin berleluasa. Kita berakui bahagian baik, tapi ni sebab kita nak berazam untuk menjadi lebih baik. Kalau ustaz lah ustaz, mungkin ustaz pernah berguru dan mendapat tip daripada orang-orang yang lama beramal, orang alim ni. Biasanya mereka menyebut tuan-tuan, nak menginsafkan diri, nak lalu hari puasa pertama, apa dulu yang kita nak kena insaf. Saya yang paling, kalau untuk diri saya nak minta ustaz nasihatlah menginsafi lidah. Sebab saya ni orang bercakap ni kadang-kadang kerap lah orang tersinggung dengan bahagian yang paling susah saya jaga adalah lidah. Bulan puasa saya boleh tahan je lapar perut dan makan, tapi menahan lidah saya daripada tidak orang kata lidah saya ni tak pernah Ramadan, saya ingat ustaz. Sepanjang puasa sampai nak masuk puasa pula, lidah saya ni tidak pernah berpuasa daripada kata-kata dalam erti kata yang sebenar. Apa ustaz nak nasihatkan saya? Mungkin yang lain pun boleh ambil. Sebab kata-kata tu kemudiannya menjadi perkataan juga yang saudara type di media sosial, tapi nak memuasakan lidah daripada lidah adalah pedang. Lidah adalah apa, senjata yang boleh bawa manusia buat baik, dan lidah juga membawa kepada manusia buat keburukan. Maknanya lidah tu ada pada kita. Kita kena kontrol. Jadi kalau kita kena letakkan bahawa aku nak apa. Kalau lidah aku ni yang gunakan bercakap setiap hari tapi membawa kepada dosa, buat apa? Jadi lebih baik kita gunakan lidah itu untuk buat yang baik yang mendapat masuk syurga. Apa yang boleh baik? Baca Quran. Maknanya lidah kita gunakan untuk baca Quran. Hari ni ramai orang beri petua, satu hari kita boleh baca satu hari boleh kita baca satu juzuk. Satu hari. Macam mana? Sebelum semayang kita baca 2 muka. Lepas semayang kita baca 2 muka. 4 muka. 4 muka dia ada 10 muka sebenarnya. 5 kali 5 waktu solat. Satu hari kita akan habis satu juzuk Quran. 10 muka surat. Jadi kalau kita boleh buat itu, setiap waktu kita mulut kita dah, lidah kita dah tak akan buat benda di saat itu. Lepas tu yang lain lagi, kita bercakap dengan orang, kita cakap dengan benda-benda yang baik yang boleh menginsafkan. Banyak lagi sebenarnya kalau kita boleh bercakap yang baik, kita akan kurangkan buat jahat. Jadi makna manusia kita ni dia ada 2. Dia baik dengan jahat. Mana berat? Kalau baik berat, dia yang lain ringan tak ada lah. Itu je. Maknanya 2 jalan ini kalau kita dapat imbangkan, maka kita akan pergi kepada kebaikan. Di lidah kita boleh buat benda yang terbaik sepanjang bulan Ramadan ini, bermula dengan kita keazaman tadi lah. Bermula keazaman dan banyakkan baca Quran dan berzikir, berwirid, begitu sebagainya. Bercakap kan tak boleh cakap. Banyak benda kita boleh cakap. Tapi cakap benda yang baik. Terima kasih. Kita dah 15 minit mula. Saya tengah cek trafik sekarang untuk beritahu kenapa 250 Tolong share lagi tuan-tuan. Selalunya kita akan dapat trafik lebih baik daripada ini. Cuma malam ni saya beritahu kata kenapa saya membawa Ustaz Ahmad Bani Jaafar adalah kerana beliau adalah penulis yang menulis buku Jom Sempurnakan Solat Kita. Jadi Ustaz menulis bagi kita untuk mendapatkan solat berkualiti. Kalau tuan-tuan selama ni solat tapi tuan-tuan rasa nak meninggi atau memkualitikan lagi solat saudara, maka Ustaz menulis sebuah buku. Buku ditulis Ustaz tapi penyemaknya adalah Profesor Madya Dr. Syauqi Osman. Buku ni dan sebenarnya mengambil tema Ramadan tuan-tuan, kerana kita tahu banyak orang nak mendapatkan akses untuk membaiki solat ni tidaklah mudah. Maka malam ni kita buat program untuk infak, tapi nanti baru saya umumkan sama ada saudara log untuk meminta pihak penerbit yang menginfakkannya, ataupun kalau saudara log buku ni dipost dan terpulanglah pada saudara nak infak di mana yang saudara rasa. Kalau orang baca, saudara ke saudara mara, ataupun ke mana saudara nak hantar, ke masjid ke mana bagi membolehkan orang membaiki kualiti solat mereka, saudara boleh log. Apapun malam ni saya start dulu untuk belanja saudara dengan satu lagi buku Al-Amin daripada Sastrawan Negara yang juga ada dalam combo. Sebab malam ni combo adalah combo satu penerbit je. Tapi saya umumkan kemudian, kita dengar dulu
Ini adalah karya yang Pak Samad tulis. Ini adalah saya anggap kata karya agung Pak Samad dalam kumpulan puisi dia, kerana ini adalah puisi yang Pak Samad tulis khusus mengenai sirah Rasulullah yang dipindahkan ke dalam bentuk teks di bawah kita panggil prosite, iaitu puisi-puisi dengan bahasa yang mudah difahami. Yang beliau menulis panjangnya adalah di dalam masjid, kerana beliau beriktikaf dalam masjid selama berbulan-bulan, menulis, menyunting, dan akhirnya hinggalah karya ini siap dan dicetak pada tahun 1969. Tapi ini adalah cetakan baru 2020. Jadi saya bawa malam ni supaya saudara dapat menyimpan satu buku yang pada saya setara seperti mana saudara menyimpan Jalaluddin Rumi Masnawi ataupun Asri Khuldi yang saudara simpan bagi puisi daripada Jalaluddin daripada Muhammad Iqbal. Okey, so ada dua, tapi ini saya anggap yang ketiga paling penting, kerana ini adalah puisi moden. So syukri, amat syukri Abdullah, saudara pernah jumpa ni, adalah pernah datang dengan kita waktu Kelab Deklamator Malaysia, kami jemput. Syukri adalah juara kebangsaan 96. Okey, so kita dengar dulu satu petikan puisi daripada kumpulan puisi ini sebelum Ustaz bercerita tentang buku dia. Kerana kami malam ni nak memulakan kempen dengan menggajak saudara berinfak bagi membolehkan buku yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Ba'i Jaafar ni dapat diedarkan secara meluas dengan harga yang murah, kerana harga malam ni adalah diskaun dengan bertujuan menyemarakkan semangat infak pada Ramadan dengan buku yang boleh dibaca sepanjang tahun dan sepanjang hayat dan sepanjang zaman, kerana buku ini adalah berkaitan dengan meningkatkan kualiti solat. Syukri, kau belanja dulu satu puisi, Syukri. Okey. Tuan-tuan, ini daripada Alami. Berarti kalau yang dibaca oleh Cikgu Syukri adalah petikan keadaan kaum Arab Jahiliah sebelum datangnya Rasulullah dan sebelum datangnya Islam sebagai agama. Jadi buku ni diangkat sirah penuh hinggalah kepada kewafatan Rasulullah. Ini adalah edisi yang paling luar biasa, kerana saya beritahu pada saudara Pak Samad menulis banyak buku. Tapi dalam kumpulan puisinya, saya fikir ini adalah yang terbaik, kerana Pak Samad mengabdikan masa yang panjang hinggalah dia berasa takut untuk menulis keadaan sebarangan, maka dipilihnya beriktikaf di Masjid Negara dan Masjid Jamik untuk menulis puisi dan tempoh bertahun-tahun menyuntingnya hinggalah dia menjadi kumpulan puisi yang diterbitkan pada tahun 1999. Bila saya bincang dengan Nuha Buku, saya kata selain daripada Salina, pecinta buku harus memiliki sebuah buku yang diusahakan oleh seorang yang ingin melahirkan rasa cintanya kepada Rasulullah dengan menulis semula sirah Rasulullah. Okey, saya balik pada Ustaz saya. Kenapa Ustaz menulis buku ni? Pasal Ustaz, ni buku Ustaz pula. Apa ni, jom sempurnakan solat kita. Macam-macam lah, tapi Ustaz cerita pasal Ustaz yang tulis. Kalau aku cerita jadi lain, nanti korang punya faham. Tolong share, kita dah capai 300 lebih tak ni? Tuan-tuan, jangan bagi dengar kepada apabila kamu mendengar berita yang benar, kamu lari. Apabila mendengar berita kebaikan, kamu lari. Jangan lari, tuan-tuan. Tadi siang aku jual seluar jin, 600 orang datang. Bila suruh ambil benda yang menjauhkan jin dan syaitan ni 300 ya. Macam mana pergi yang lain ni? Cepat-cepat ajak kawan-kawan masuk. Ceramahnya free. Bukunya tak beli tak apa. Beli Alhamdulillah. Cuma jangan lari. Tak ada. Dia jadi macam semah pula, keluar habis segala jin tu. Tadi petang 600 tengah sibuk berdunia tu. Yang ambil malam, dengar kan? Ustaz akan cerita tentang buku ni, Ustaz. Saya, bila Nuha bagi tahu kat saya seronok lah, sebab saya kata ramai orang bersolat, tapi akhirnya orang nak mempertingkatkan. Kalau saya baca pun saya ingat bagus untuk saya ni dia Ustaz Toto Merga ni, orang kata, orang utara kata. Mungkin saya boleh, apa yang menyebabkan Ustaz tulis buku ni? Okey, sebenarnya buku ini diilhamkan waktu saya bertugas di Karangkraf. Saya melihat orang kita sembahyang, semua sembahyang okey, tak ada masalah. Tapi dalam bab sembahyang ini ada cacat celah ni. Ada yang tidak diambil kisah, hal-hal yang wajib, yang penting. Jadi dengan sebab itu saya menghasilkan buku ini dalam bentuk soal jawab. Asalnya. Ini dah diubah sikit. Asalnya dari soal jawab ni, maknanya setiap soal jawab itu diberikan jawapan yang simple untuk kita faham dan buat. Kemudian ada orang tanya, bila dia siap buku ni, dia tanya, saya tengok buku ni sama ya macam buku lain, apa yang bezakan? Saya kata sebenarnya yang dikatakan sempurna itu ialah bila kita buat
Semua sekali ada. Wajib ada, sunat ada. Yang haram tinggalkan. Semua ada dalam tu. Jadi kalau kita buat yang lebih-lebih kurang, yang kita ambil yang wajib fardu saja. Sunat-sunat ditinggalkan. Tak sempurna lah. Setengah orang kata yang fardu ni aja, niat takbir, itu sujud apa itu ya. Yang sunat lain dalam sembahyang ni ada banyak, sunat hayat, sunat abaat. Jadi benda-benda ni kena ada, melengkapkan. Jadi bila kita buat yang fardu, yang sunat, yang sunat abaat, yang benda kita buat semua lengkap dengan sempurnanya, dengan tambah yang terbaik kita tambahkan khusyuknya. Itulah janji sempurnanya. Okey. Kemudian sebelum nak mula sembahyang, kita kena ambil wuduk. Wuduknya nak ambil wuduk macam mana? Ada orang ambil wuduk lebih kurang aja. Kata basuh tangan daripada tangan ambil hujung ambil ke siku. Kita ambil air suruh daripada bawah, daripada siku ke bawah. Tak kena, tak sempurna. Dia maknanya kesempurnaan tu ada. Jadi kita ajar satu-satu bagaimana nak edikan kita sempurna. Sah tapi tak sempurna. Apa artinya? Jadi kadang orang kata apa beza sah dengan sempurna? Sah itu menjadikan lulus saja. Sempurna itu menjadikan Allah terima kita sebagai ni. Dia pernah saya contohkanlah mereka, kita nak masuk PSA. Kita kalau kita masuk PSA, kita hadir semua mengikut tu, kita dikatakan hadir, lulus lah. Tapi nak dapat yang terbaik, yang terbaik itu kena ada lain-lain lagi, kena tambah ini. Jadi saya tambahkan lagi dengan lepas itu yang sunat lagi. Yang sunat, lepas itu wirid zikirnya lagi. Jadi itulah yang menjadi kesempurnaan sembahyang. Kalau setakat kita buat yang wajib saja, sunat kita tak buat. Sekarang ni saya lihat orang pergi sembahyang sunat tak buat. Sunat qabliyah ba'diyah tak buat. Waktu maghrib orang datang sembahyang, waktu lepas azan orang ada orang yang sunat, ada tak yang sunat. Kata dia ni tak ada hadis tak ada, yang sunat qabliyah tak ada. Dia kata dia bukan daripada waktu duduk saja duduk sembang itu sembahyanglah sunat. Sembahyang sunat apa? Kalau tak sembahyang sunat qabliyah, sunat sembahyang sunat wuduk. Ada sunat juga. Ada kalau masuk masjid tak mau sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat tahiyat masjid. Dapat sunat juga. Jadi benda-benda macam ni, sunat itu dianggap remeh. Jadi kita angkatkan dia supaya kita buat semua tu, itulah menjadi kesempurnaan yang fardu. Sebab tu kan ada hadis yang saya muatkan sini. Kalau kita sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni apa? Untuk melengkapkan fardu kita kalau tercacat celanya. Sebab sembahyang fardu kita memang ada kan kadang cacat celanya. Tak khusyuknya apa ke. Jadi sembahyang sunat kita tu mentopapkan, melengkapkan. Akhirnya sempurnalah. Itulah tujuan naik hukum ni buat. Alhamdulillah. Gini tuan-tuan, selain daripada apa yang Ustaz sebut tadi, kami nak menggalakkan infak. Dan infak ni tuan-tuan boleh buat sendiri. Berarti kalau saudara lock buku ni, saudara boleh infakkan sendiri atau saudara amanahkan kepada penerbitnya untuk menginfakkannya. Lock 50 plus post, dia 3 dia bagi. Dalam sesi ni, pertama saya lancarkan dulu yang infak untuk saudara tahu. Ini infak. 3 buah saudara beli plus dengan pos untuk buku ni, saudara boleh bagi pada saudara. Kalau saudara rasa nak infak kepada orang yang lain-lain tu jumlahnya tak banyak, infakkan dulu pada saudara mara, jiran, tetangga, masjid atau surau qaryah saudara berada. Boleh tinggal untuk budak-budak baca ke lapangan Ramadan ni. Infak ni 3.50 untuk saudara infak. Tapi kalau saudara nak dipostkan pada saudara nak infak sendiri, penerbit akan postkan. Ini open deal. Okey. Kalau saudara nak lock combo dia, plus sekali dengan buku Pak Samad yang saya rasa ini buku kesayangan saya ni. Maksudnya sebagai seorang peminat Pak Samad, saya anggap ini adalah buku kumpulan puisi dia yang paling berjaya lah. Kerana Pak Samad menulis dalam 2 genre yang penting, iaitu novel dan puisi. Saudara lock ni, kalau saudara lock yang ini 4 ni, 3 buku ni dan 1 buku ni, nilainya hanyalah 100. Untuk pengetahuan saudara, 3 buku ni harganya adalah RM87. Tapi sebab semangat infak ni, kita nuha buku hanya cah RM50.
plus post. Dan saudara boleh minta dia post ataupun saudara boleh kata amanahkan pada Nuha Buku untuk infakkan. Dia aturlah infak di mana-mana tempat untuk orang membacanya. Kalau saudara nak infak sendiri, di post dengan saudara, saudara infaklah. Kalau nak combo ni, saudara ambil dapat percuma satu buku ni, iaitu Sabri Yunus punya kumpulan drama yang pernah dilakonkan oleh Sabri Yunus mengenai agama ni, iaitu Menunggu Kata dari Tuhan, teater dari hadis Nabi tu yang dikatakan malam tu kita dah bincang. Jadi saudara dapat 5 buku ni 100. Boleh log mulai sekarang. Dan lepas tu kalau nak infak tak infak, saudara berunding kemudian dengan penerbit. Setelah kami bagi nombor ni kepada penerbit, dan penerbit akan pas kepada saudara. Saya lotonkan malam ni tuan-tuan. Dia tak boleh nak haru biru ni. Bila cakap bulan nak masuk Ramadan ni, kau tahulah kalau aku kan akan selalu haru biru. Tapi malam ni sebab ustaz ada tu, dia jadi kurangkan biru dan kurangkan haru. Kita masih menunggu lagi 2 artis kita ni sebab sangkut di Federal Highway. Dah sampai dah? Okey dah. Hai Razin. Ustaz, dia kadang-kadang dia reyuh rendah sikit majlis ni, minta maaf Ustaz. Dia tak berapa nak sempurna. Tapi saya belajar sempurnakan nanti Ustaz. Razin. Ramai ajak Dami belanja halus lagu ikut turn kau dulu tadi. Razin dulu mai. Kita jemput seorang daripada Palestin tuan-tuan. Dia dapat rentas sempadan daripada Gaza dia keluar pergi Rafah dia pergi Mesir, naik ke terbang, baru turun tadi ni on the way sampai. Razin dia nak menyanyi lagu apa saya tak tahu lagi. Lampu tolong kurangkan sikit pasal dia tak pakai kepiah lah ni, dia punya kepala ada spotlight sikit. Razin mana lama tak jumpa ni. Lepas tu kita akan pusing. Saudara boleh log sekarang. Saya menggalakkan saudara log. Kalau saudara rasa kemampuan saudara nak miliki buku usaha seorang sastrawan negara menulis sirah Rasulullah dalam kata-kata yang indah disebut sebagai puisi Melayu moden ni, saudara log 100 free buku ni. Kalau saudara rasa saudara nak menyertai kempen yang paling saya raihkan adalah kempen menginfak buku ni. Saya satu perkara tuan-tuan, dulu ni infak ni orang Melayu tak ambil berat. Saya berapa tahun ni je, dalam tempoh dekad ni saya bekerja di Biar barulah saya tahu keadaan infak ni Ustaz. Ustaz sementara nak tunggu saya cerita ni Ustaz. Kenapa infak ni terlewat dalam budaya orang Melayu Islam di Malaysia? Kita banyak kesedekah hingga orang kata wakaf dan infak antara perkara yang kita berapa nak ambil berat. Nak wakaf tuan-tuan saya tak ada kata. Tapi Ustaz boleh cerita sikit tak tentang kelebihan infak ni? Saya pun kadang-kadang tuan-tuan orang tanya infak kan, main bagi je tak tahu apa pun makna infak. Okey, sebenarnya budaya infak ataupun wakaf ni di Malaysia ni, bila sebut wakaf ni hanya masjid, surau, tanah. Jadi buat masjid tanah tu untuk buat masjid tu buat surau. Itu je. Kemudian dalam di negara kita ni, kalau nak wakaf dia kena pergi pada pejabat agama. Majlis Agama Islam yang akan ada kuasa dia. Maknanya kalau kita nak infak, semua kena di bawah pejabat agama. Jadi orang ramai nak buat apa-apa, nak buat masjid sendiri, kemudian tak boleh. Dia kena serah pada pejabat agama. Jadi walaupun dia buat masjid, tapi akhirnya nama tu pejabat agama. Itu kaedah yang ada di Malaysia kita. Kemudian yang terbaru ni ada Jabatan Wakaf, Jabatan Menteri lah. Ditubuhkan, diwujudkan akta-akta, dan ini diperluaskan lagi lah. Dan sekarang ni ada infak buat wakaf tunai. Dan banyak lagi. Jadi sebenarnya budaya ini nampak tidak diperluaskan waktu itu kerana mungkin salah guna banyak berlaku di zaman itulah. Okey. Jadi sekarang ni dah ramai orang guna ni, dah ni kita perluaskan lagi lah infak ni. Padahal infak ni sebenarnya dah sebut dalam Quran lah. Kita kena infak kena bagi ramai. Infak ni sebenarnya wakaf ni, dia kalau kita bagi hari ni pada satu jabatan ke, pada orang ke, pada apa-apa juga yang untuk ni, dia punya jariah dia tu, pahala itu berpanjangan. Selagi yang kita infak lagi benda tu ada, dia terus jalan. Contoh kalau macam buku ni lah. Buku ni kita bagi kepada perpustakaan.
Mana pustakaan yang ada, kita bagi 50 buku, 20 buku, orang akan baca. Selagi orang masuk baca, dia dapat pahala. Mana Walaupun kita dah mati. walaupun mati, pahala jalan terus. Kita pergi hantar ke sekolah-sekolah, hantar ke masjid, pustakaan masjid sebagainya. Kita bagikan kawan kita pun jadi. Mana kita pergi rumah kita hadiah kat dia, ini saya wakaf pada kamu. Dia baca, dia anak beranak baca semua. Ada orang datang rumah bagi, dapat. Maknanya selagi buku tu diamalkan, dibaca, dia akan mendapat impak dia punya apa orang kata saham itu, walaupun dia dah meninggal dunia. Alhamdulillah. Itu yang dikatakan amal jariah tu. Okey. Razin dah ready dah? Okey, Razin akan masuk. Tuan-tuan, kami ni kawan sponsor sound system, tuan-tuan. Jadi aku pun jadi macam orang kata cangklewang, orang Kedah kata cangklewang, naik morak bui sikit lah pasal selalu duk pakai mic murah, tuan-tuan. Ni dia datang bergaung dengan sound system, dia rasa lain macam. Lepas tu malu lah sikit pasal ada ustaz, tak pernah datang ustaz. Tempat ni tuan-tuan, harap ustaz mai lah jadi berkat. Kadang aku pun tak tahu serupa bar ke serupa kelab ke, tapi ustaz mai keluar habis lajin. Anggap okey lah malam ni sebab ada sikit abang kata apa, aura ustaz tu jadi gembira sebab nak sambut puasa, dan tiba dalam waktu yang sama ustaz pula mai. Cuma tuan-tuan share, kita ada berapa nombor ni yang kena halau jin dan office aku, yang kena halau jin kat follower ni. Okey tuan-tuan, okey, Razin akan masuk. Tuan-tuan boleh turun lock je, sama ada saya nak lock infak 3 buku ni, ataupun saudara nak lock yang ini. Ini RM65 sebuah, tapi kalau saudara combo kan jadi 100. Saya ambil untuk infak je tuan-tuan. Sebab saya pun duk fikir kata eloklah letak di masjid surau, utamakan masjid surau di Karyah tuan-tuan. Atau tuan-tuan minta saja penerbit hantar ke surau-surau yang penerbit tahu bahawa surau-surau tersebut sangat terpencil di kawasan-kawasan orang yang berpatah-patah rendah, mungkin nakkan bahan bacaan. Okey, Razin akan masuk belah mana pun tak apa. Okey, jadi studio terlampau besar tuan-tuan, sampai saya tak tahu mana nak letak artis So saya kata letak belah kanan. Razin dah kawan lama ni, lama tak salam ni. Kita langgarlah pantai Sopi sikit dalam live ni. Okey, Razin akan menghiburkan anda dengan satu lagu. Saya tak tahu lagu apa sebab dia orang kata dia akan menyanyi sebuah lagu berjudul 2 Minutes to Midnight daripada kumpulan Iron Maiden. Jadi Razin akan mengambil alih untuk memeriahkan malam ni. Saya tak tahu lagu apa Tin? Okay. InsyaAllah ada beberapa lagu yang standby, tapi first ni kita nyanyikan satu lagu yang semua orang tahu. Dia lagu ni tulis oleh dinyanyikan asalnya oleh guru-guru saya lah, Abang Hijaz. Kisah seorang wanita Islam yang pertama syahid dalam sejarah, iaitu Sumayyah. Saya ramai orang tahu saja. Oh, lagu favourite saya tuan-tuan. Harap mic aku tak bunyi ni, kan rosak lagu. Tolong silentkan mic aku akan menyanyi sekali ni. Cuma soal aku sumbang. Ustaz, untuk pesanan terakhir kepada mereka sebelum saya buka untuk sesi nyanyian dan juga baca puisi. Ustaz bagilah sekat nasihat kawan-kawan saya, Ustaz. Semua kawan-kawan baik saya yang ada dalam live ni. Apa-apalah yang Ustaz rasa Ustaz ingin sampaikan kepada kawan-kawan saya ni. Kepada saya jugalah sebenarnya, malu nak tanya, sampaikan kepada aku gunakan korang, kata sampaikanlah pada korang. Tapi yang mencuri dengarnya aku. Okey, dalam soal sembahyang adalah utama. Perkara yang akan dihisap, awal-awal dihisap setelah kita bangun daripada di padang mahsyar, solat. Jadi solat ni tak boleh dikesampingkan. Tak boleh kompromi. Tak boleh. Solat ini dia jadi, kalau ibarat dikata di tiang agama, mana tiang? Dia tak boleh. Kalau tak ada tiang, habislah. Robohlah agama. Jadi kalau kita nak selamat di akhirat, apa yang kena buat? Okey. Bila dikatakan seorang itu boleh tinggal solat, bila dia meninggal. Bila meninggal baru tinggal solat. Okay. Selagi ada, macam mana pun kena solat. Walau kita uzur, walau kita sakit. Dalam buku ni kita ada tentang apa, solat waktu sakit. Semua ada lengkap. Apa saja solat Ustaz letak. Jadi solat waktu sakit pun kita kena solat.
Jadi kalau kita milik buku ni, kita tahu macam mana cara kita semayang waktu sakit. Saya tulis ni dah lama tentang ni. Tapi baru ni ada cerita isu, saya sebut sikit lah tentang semayang solat atas kursi. Jadi bila ada orang ulas-ulas kemudian ni yang dia cerita balik, dia ajar orang dalam solat malam masa masuk TV pun ada, yang solat tu pada saya dia telah tak sah solat. Tak sah macam mana? Dia telah menambah rukun. Contoh lah, solat dia rokok, duduk macam ni, dia rokok, dia rokok, dia berdiri, dia rokok macam tu. Kemudian dia kata kalau nak sujud mesti bawah daripada rokok. Dia tak boleh sujud macam ni. Dia kena berdiri, rokok tu bawah pula. Artinya kalau dibuat gitu, artinya dia menambah rukun. Solat tak sah. Jadi ini yang saya tengok macam mana benda tu boleh dibuat. Yang cerita ni ustaz jugalah. Mana dia dapat ambil tak tahu. Jadi saya kalau nak ingat nasihatkan orang yang ada sembahyang macam tu, tinggalkan. Ini panduan dalam buku ni ada. Kita siap. Maknanya dia asas pada rokok ialah berdiri. Asas pada sujud duduk. Maknanya kita duduk sila ke, duduk timpuh ke, itu sujud. Kalau rokok, berdiri. Jadi kalau kita boleh rokok, kalau kita boleh berdiri, dirilah. Rokoklah. Tapi kalau orang tak boleh berdiri, dia sakit, diri tak boleh, maknanya dia jenis uzur betul lah. Dia kena rokok macam tu. Tapi kalau dah datang ke masjid, boleh berjalan-jalan, bawa tongkat lagi, tiba-tiba datang semayang duduk, tak sah lah semayang tu. Ini benda-benda yang saya dah cerita dalam buku ni. Dan kalau bagi panduan yang cukup untuk orang semayang tu. Jadi makna orang tu waktu sehat ke, waktu sakit ke, solat tak boleh tinggalkan. Okey, itu satu Itu bab solat. Yang puasa, saya sebut tadi, saya ulang sekali lagi. Puasa ialah untuk menjadikan kita orang yang takut pada Allah. Nak kata takut macam mana? Kenapa takut? Kenapa puasa lah senang untuk kita takut pada Allah. Senang. Sebab apa senang? Sebab semua orang buat. Jadi kalau kita mulakan sekarang, bulan Ramadan ni kita mula didik diri kita. Didik. Kalau dulu pernah saya tulis dalam buku ni, dia puasa ni ialah bulan mendidik. So mendidik mencari takwa. Didik kita. Allah didik kita dalam sebulan ni, kita dilatih daripada malam kita sahur. Sahur ni sebagai apa? Sebagai untuk buat persiapan kita nak puasa. Artinya Allah latih kita untuk buat persiapan. Jadi kalau kita tak bersahur, artinya kita tak buat persiapan apa. Okey, latih. Bila latih, esok pagi kita latihkan supaya kita tak makan dan tak minum. Dan pada masa sama kita dilatih mulut supaya tidak cakap bohong, cakap mengumpat, cakap yang bukan-bukan. Kita latih. Kemudian apa masa yang sama kita sembahyang, puasa, zakat sebagainya. Kemudian maghrib kita buka puasa. Buka puasa, kita sembahyang, lepas tu sembahyang berisya lagi. Artinya kita dalam 24 jam kita sentiasa beribadah. Kalau kita boleh buat semua itu dalam sebulan 30 hari, dilatih begitu, takkan 11 bulan lepas tu kita biar gitu saja. Nampak? Betul. Jadi latihan itulah. Selalu saya nak contohkan senang je. Orang yang naik pangkat, naik pangkat satu jawatan lain, dia kena masuk kursus. Betul tak? Betul. Ada kursus. Dari kursus itu dia dinilai. Dinilai kursus tu, dia naik pangkat ke tidak. Yang kan pergi kursus 3 hari kursus. Habis gitu je.
Habis makan gitu, tidur tu gitu lah. Tapi kalau orang yang pergi tu dia ada khusus kat intan kan. Intan khusus. Begitu juga. Kalau kita di bulan Ramadan ini Allah khususkan kita selama sebulan untuk kita buat persiapan 11 bulan nanti kita akan jadi macam bulan Ramadan. InsyaAllah. Itulah kita ya. Jadi takwa tu sebenarnya. InsyaAllah. Itu yang saya nak sebutkan bahawa kalau kita buat ikut perintah Allah, kita akan terdorong ke arah yang betul. Sekian. Amin. Terima kasih Ustaz Ahmad Bai.